selawat kepada baginda Rasul, ini tidak akan ada kerugian sedikit pun. Ya, abaikan kepada kelompok yang mengabaikan dan juga menentang dengan selawatnya para awliya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Mustafa Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Saya muliakan pemilik kepada pusat rawatan Al-Idrus, Fadil Ustaz Syafiq, dan juga seluruh tim beliau, juga kepada para penonton yang mengikuti live kita pada malam ini bagi membicarakan berkenaan dengan kelebihan selawat dan keagungan selawat ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan menerangkan kepada kita betapa besarnya kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala mentakkidkan dan menguatkan bahawa Allah dan malaikat Allah Subhanahu wa taala yusalluna 'alan nabi, yakni sering berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, i'tiraf ataupun ikhbar daripada Allah Subhanahu wa taala, khabar daripada Allah bahawa Allah sendiri yang berselawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turut melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan digunakan dengan fi'il mudhari', yusalluna, menunjukkan kepada at-tajaddud, iaitu berlakunya sentiasa. Selawat tersebut dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya dengan secara berterusan dan sentiasa dengan tajaddud, yakni dari masa ke semasa, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan masa, ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahawa perbuatan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu yang besar kedudukannya, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahawa Allah melakukan sedemikian. Itu disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Qaulul Badi'. Boleh kembali semula kerana tadi mungkin ada gangguan line. Tutup yang Muhammad punya. Tak tutup yang Muhammad punya. Dia tak boleh tutup tu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikat Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Kami suruh kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam dan mereka semua sujud. Yakni perbuatan sujud tadi telah berlaku satu ketika dulu, dan adakah berulang kembali sujud tadi kepada Nabi Adam alaihi salam? Tidak, sekali itu saja.
Karena digunakan fi'il madhi. Kita mengaji bahasa Arab, fi'il madhi maknanya perbuatan yang telah berlalu. Berbeza dengan soal selawat. Karena dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan ini khususiatnya baginda Nabi. Tidak ada seorang nabi yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sedemikian dan disebut di dalam Al-Quran dengan secara jelas sebegini. Walaupun disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis baginda Rasul SAW, salawat Ibrahimiyah, yang mana disebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Atau dalam riwayat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di dalam selawat ini tetap ada kelebihan pada Nabi SAW. Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menambahkan dengan wasallimu taslima, tidak di dalam salawat Ibrahimiyah. Karena dalam salawat Ibrahimiyah tidak ada wasallim ala Ibrahim. Jadi dalam ayat Allah Ta'ala tetap menunjukkan bahawa kedudukan baginda Nabi ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah sendiri berselawat dan Allah mengarahkan kepada kita semua untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW. Mengucapkan salam dengan makna kita mendoakan dengan kebaikan dan rahmat daripada Allah kepada Sayyidina Rasul SAW. Sebahagian ulama lagi mengatakan wasallimu taslima, iaitu dengan maksud kita inqadu li awamirihi, maksudnya kita menyerahkan segala urusan kita dengan arahannya Nabi kita Muhammad SAW. Itu hadirin yang dirahmati Allah, selawat ini adalah perkara yang sangat agung, yang tidak ada misalnya, yang tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan amal-amalan yang dilakukan yang lain. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah pintu utama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pintu yang akan menyampaikan kita kepada Allah melainkan melalui pintu baginda Rasulullah SAW. Itu kalau kita baca tentang hadis-hadis baginda Rasul SAW tentang kelebihan salawat dan juga keagungan salawat ke atas baginda Rasul, maka kita akan temui tidak ada sesuatu pun melainkan akan membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Makna selawat Allah kepada hamba tersebut adalah dengan diberikan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tadi telah diberikan maghfirah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan lisan orang tersebut untuk mengucapkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apa maksudnya? Maksudnya hamba ini telah diberi taufik oleh Allah untuk mereka ini diberikan pengampunan oleh Allah. Karena tidak semua orang mampu untuk mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Hatta Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan di dalam kitabnya Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah, kata beliau, sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Qawwasa rahimahullahu ta'ala yaqul, aku telah mendengar Sayyidi Ali Al-Qawwas mengatakan, salatullahi ta'ala ala abdihi la yadquluha al-adad. Salawat Allah Ta'ala ke atas hambanya itu tidak akan masuk padanya bilangan. Li'annahu laysa li salatihi ta'ala ibtida'un wala intiha. Ini kerana selawat daripada Allah ini tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Karena Allah Ta'ala munazzah an dhalik. Allah Ta'ala suci daripada perkara tersebut. Wa innama daqalaha al-'adadu min haitsu martabatul 'abdil musalli. Sebaliknya bilangan tersebut itu pada sudut kedudukan hamba yang berselawat tersebut. Li'annahu mahsurun muqayyadun bizzaman. Ini kerana dia terikat dengan zaman. Kita ini terikat dengan waktu. Allah tidak terikat dengan waktu. Lepas tu bila mana disebut man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10,
Dengan maksud Ashra tadi, adakah bermaksud Allah Ta'ala berselawat kepadanya dengan sebanyak 10 kali juga? Tidak. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan martabat kepada hamba tersebut dengan kedudukannya 10 kali ganda dibandingkan dengan apa yang telah dia lakukan dan dia selawat kepada baginda Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada hamba tersebut dengan sekadar kedudukan dan juga keadaan hamba tersebut. Maka kerana itu Allah Ta'ala maklumkan bahawa setiap hamba yang berselawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan gandaan kepada hamba tersebut sebanyak 10 kali ganda selawatnya daripada Allah, bermaksud ditinggikan kedudukan hamba tadi, didekatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kalau seorang tadi berselawat kepada Nabi 100 kali sehari? Bagaimana kalau dia berselawat 1000 kali sehari? Bagaimana kalau dia berselawat 1,000,000 kali sehari? Maka ini adalah kedudukan yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang tersebut, yang tidak dilakukan melainkan hamba ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kita berselawat kepada Nabi bukan dengan cara Allahumma inni sallaitu ala Muhammadin. Masalan, contohnya kita tak berselawat kepada Nabi dengan Allahumma inni sallaitu ala Muhammad. Tak. Sebaliknya kita berselawat dengan apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Cuba tengok. Bukan kita sebut, Ya Allah, sesungguhnya saya berselawat kepada Nabi SAW. Tidak. Itu kita tak sebut. Dalam hadis kan Nabi kata, Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Apa makna dia? Maksudnya kalau orang tadi berselawat kepada Nabi, seakan dia kena sebut Allahumma inni sallaitu ala Nabi. Ya Allah, saya berselawat kepada Nabi. Itu baru betul man salla alayya. Sesiapa yang berselawat kepadaku. Tapi sebaliknya, disebutkan, diajarkan kepada kita cara selawat, iaitu dengan apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawat dan salammu kepada Nabi Muhammad. Bukan ku. Selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan selawatnya aku kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi sebut apa dia? Man salla alayya. Sesiapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Sebaliknya hamba berselawat dengan ucapan Allahumma salli. Ya Allah, selawat dan salammu kepada Nabi SAW. Maka apa maksud dari sini? Maksudnya orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, mereka ini sebenarnya telah diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berselawat kepada Sayyidina Rasul. Dan mereka ini telah diberikan kedudukan di sisi Allah dengan kedudukan yang tinggi, yang tidak diberikan kepada yang tidak berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dapat kita fahami bahawa orang yang berselawat ini hakikatnya mereka adalah orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu Allah Ta'ala menyebutkan kepada hamba yang berselawat digunakan dengan lafaz Allah, tidak digunakan dengan lafaz inni sallaitu. Sesungguhnya saya berselawat kepada Allah, kepada Nabi SAW. Maka kalau difahami begini, maka kita akan dapat jelas bahawa hakikatnya orang-orang yang berselawat ini, mereka ini ingin diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kedudukan yang besar. Maka lazimkan selawat. Karena tidak mudah bagi seorang itu untuk melantunkan selawat dengan banyak. Malah ada sebahagian manusia yang mana memandang sepi dan juga memandang enteng dengan orang yang berselawat kepada Nabi SAW. Dan dalam ayat ini umum disebut. Nilasafis syadid, masalah yang besar, sebahagian di kalangan umat ini, dia tidak faham istilah umum. Dia tidak faham istilah khusus. Yang dia faham, hadis Nabi sebut selawat Ibrahimiyah. Ya, tidak ada selawat syifa, tidak ada selawat tafrijiyah, tidak ada selawat munjiyah, tidak ada selawat azimiyah, tidak ada selawat Sayyidina Al-Kabir, Sayyidina Al-Imam Abdul Qadir Jilani, tidak ada selawat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Karena apa? Karena katanya Nabi SAW cuma sebut satu saja, itu selawat Ibrahimiyah. Ini adalah suatu taksir ataupun kekurangan dalam memahami ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak difahami oleh mufassirin, tidak difahami oleh sebahagian kebanyakan para ulama sebelum ini,
Sebaliknya difahami oleh orang yang tidak belajar bahasa Arab, orang yang tidak mengerti tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka pula membahaskan dan mengatakan bahawa ayat ini hanya khusus kepada salawat Ibrahimiyah. Dari mana datangnya khusus tersebut? Sedangkan Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Berselawatlah kamu kepada Nabi. Dan dalam hadis, man salla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Nabi tak kata man salla 'alayya bi salatil ibrahimiyah faqat sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Nabi tak kata begitu. Siapa yang berselawat kepadaku dengan selawat Ibrahimiyah saja, maka Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Sebaliknya Nabi kata man salla salatan, digunakan dengan nakirah, maknanya apa sahaja salawat yang mana menunjukkan kepada keagungan dan ketinggian kedudukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi sendiri tidak menyebutkan bahawa selawat Ibrahimiyah sahaja yang boleh untuk kamu selawat. Selawat yang lain daripada ini tidak dibenarkan. Sedangkan ada riwayat selawat daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, juga ada selawat daripada para tabi'in, juga ada selawat yang dibuat oleh para tabi'in, antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang digelar Nasirus Sunnah. Akan Al-Imam Asy-Syafi'i yang digelar Nasirus Sunnah ini ingin melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini keajaiban yang difahami oleh sebahagian awam, sebaliknya tidak difaham oleh para ulama satu ketika dahulu, bahawa tidak ada larangan untuk seseorang tadi berselawat dengan apa sirah sekalipun, kerana selawat yang telah diberikan ilham oleh Allah kepada para awliya-Nya ini adalah berdasarkan maqam mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selawat kita dengan selawat Ibrahimiyah, ini selawat yang afdal, selawat yang paling baik, kerana ini daripada Nabi SAW. Satu-satunya selawat yang tidak makruh, kata sebahagian ulama yang berpegang dengan pandangan bahawa tidak makruh kalau tidak menyebutkan salam di dalam selawat. Kalau sebut salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan salawat, tanpa menyebutkan salam, sebahagian ulama kata makruh, sebahagian lagi kata tidak makruh, kecuali selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah tidak ada seorang pun ulama mengatakan makruh kalaupun tidak ada salam di dalam selawat tersebut. Karena kita baca dalam selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tidak ada assalam. Maka ini kata Al-Imam Al-Bujairmi di dalam syarah beliau ataupun hasyiah beliau bagi Al-Iqna' karangan Al-Imam Qatib Asy-Syirbini, ini satu-satunya selawat yang tidak makruh disebutkan salam, walaupun ada khilaf di kalangan ulama, tetapi tidak khilaf mereka, walaupun yang kata makruh kalau tidak disebutkan salam, tapi dalam selawat Ibrahimiyah tidak seorang pun mengatakan makruh perkara tersebut, kerana ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita faham dengan ini bahawa selawat ini agung, selawat ini besar, selawat ini sesuatu yang luar biasa, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu di dalam kitabnya Tajul Arus. Apa kata beliau? Kata beliau, man qaraba faragha umrihi wa yuridu an yastadrika ma fatahu. Sesiapa yang hampir kepada penghujung umurnya dan dia inginkan mendapatkan kembali apa yang telah berlalu daripada hidupnya. Maksudnya dia telah hampir ujung umur, tapi amalannya masih tidak banyak, dan dia nak dapatkan kembali perkara yang dia telah terlepas daripada amalan-amalan besar yang sepatutnya dia lakukan. Apa kata Imam? Falyadhkur bil adhkari al-jami'ah. Maka hendaklah dia mengucapkan zikir-zikir yang jami'ah, yakni yang mengumpulkan seluruh kebaikan. Fa innahu idza fa'ala dhalik, ini kerana jika dia melakukan sedemikian, yaitu dengan cara zikir yang jami'ah, saral umrul qasiru tawila, maka ini akan menjadikan umurnya yang pendek itu jadi panjang. Bagaimana jadi begitu? Ini disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam Lataiful Minan. Kata beliau, yanbaghi lil 'abdi idza daqa umruhu aw fatahu al-qiyama min awwali ma yunsabu al-mawkib al-ilahi. Sesiapa di kalangan hamba
yang mana telah sempit umurnya, ataupun dia tertinggal daripada melakukan perkara yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang patut dia lakukan? An yabda'a bi jawami'il kalim minal ayati wal akhbar. Hendaklah dia memulakan zikir dengan ucapan yang ringkas tetapi padat. Wa yusalli biha, dan kemudian dia solat dengan membacakan ayat-ayat tersebut. Lianna Allah Ta'ala ma akhbarana bifadliha illa liyakuna ihtimamuna akthar. Wa qad warada anna ayat al-kursi ta'dilu alfa ayah. Jadi kalau kita tengok ada hadis Nabi kan, Nabi menyebut tentang ayat-ayat ini ada kelebihannya. Ayat ini kalau dibaca bersamaan dengan 1000 kali bacaan ayat yang lain. Ayat ini, surah ini kalau dibaca bersamaan dengan 3 kali ataupun sekali khataman Al-Quran. Ayat ini kalau 4 kali baca maka akan sama dengan 1 kali khataman Al-Quran. Maka kenapa disebut oleh Nabi begitu? Karena meraihkan hal hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemungkinan sebahagian di kalangan mereka tertinggal daripada melakukan perkara yang sepatutnya pada awal umur mereka, maka pada akhir umur mereka sekurang-kurangnya ada panduan yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hamba tadi melakukan amal tadi. Untuk mendapatkan pahala walaupun tidak sama kedudukannya dengan orang yang telah memenuhkan kehidupannya daripada awal hidup sehingga akhir hidupnya dengan ibadah kepada Allah. Tapi rahmat Allah Ta'ala luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas kepada hamba-Nya. Maka itu disebutkan ada hadis yang mengatakan ayat kursi menyamai 1000 ayat. Begitu juga disebut akhir suratul Hashr ta'dilu alfa ayah. Akhir suratul Hashr bersamaan dengan 1000 ayat. Begitu juga disebut dalam hadis qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad ini menyamai 1/3 Al-Quran. Maksudnya kalau dibaca 3 kali bersamaan dengan 1 kali khataman Al-Quran. Begitu juga disebut dalam hadis qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu nisfal Quran. Qul ya ayyuhal kafirun bersamaan dengan setengah Al-Quran. Maknanya kalau dibaca qul ya ayyuhal kafirun 2 kali, seakan kita telah melakukan khataman Al-Quran. Dan juga disebut berkenaan dengan dalam riwayat kata rubu'ul Quran, bahawa qul ya ayyuhal kafirun bersamaan dengan 1/4 Al-Quran. Maka kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, yang bagi mura'atul bada'ah inda diqil umur awil waqti. Maka hendaklah orang yang telah sempit umurnya dan juga waktunya telah hampir sempit, maka dia menggunakan permulaannya dengan perkara ini. Maksudnya dilakukan sedemikian rupa. Untuk setiap kali solat jangan lupa baca qul huwallahu ahad. Setiap kali solat bacakan ayat Al-Kursi. Duduk saja baca ayat kursi. Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Baca qul ya ayyuhal kafirun 2 kali. Contohnya. Faka'anna man yusalli bi ayatil kursi atau akhir al-hasri salla bi alfi ayah. Seakan-akan orang yang menunaikan solat, kemudian dia bacakan 1 ayat kursi, seakan-akan ketika tersebut dia sedang membaca 1000 ayat. Dan kalau dia baca akhir surah Al-Hashr, seakan-akan dia telah membaca 1000 ayat. Begitu juga kalau kata kalau dia melakukan perkara tersebut, seolah-olah dia telah membaca lebih kurang 17 hizib daripada Al-Quranul Karim. Seakan-akan. Jadi pahala ni Allah Ta'ala maha rahmat, Allah Ta'ala maha rahim, Allah Ta'ala karim, dan Allah Ta'ala memberikan kepada hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab tu kata disebut dalam hadis, Nabi mengatakan subhanallahil azim wa bihamdih adada qalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Satu hadis, satu ayat ataupun zikir dibaca, berapa banyak wirid tersebut? Subhanallahil azim wa bihamdih adada qalqih, sebanyak bilangan hambanya. Tamam? Maknanya seolah-olah kita sedang berselawat dan diajar oleh Nabi SAW untuk mengucapkan adada qalqih. Jadi ada orang rak selawat dalailul khairat. Kata mereka dalailul khairat ada selawat yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena berselawat seorang tadi kemudian seolah menggunakan helah berselawat adadat tuyur. Ya Allah, aku berselawat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bimithli adadit tuyuri fi min awalid dunya ila akhiriha, contohnya.
Saya berselawat kepada Nabi SAW dari sebanyak bulu burung yang dijadikan oleh Allah dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Kata ni apa selawat apa ni macam ni? Selawat yang tidak warid daripada Nabi SAW. Seolah-olah kalau dibaca selawat tadi, adakah dia akan dapat sebanyak bulu burung pahalanya, ataupun dia dapat satu saja? Maka dilakukan oleh Al-Imam Al-Juzuli seperti mana yang dia telah dianjurkan dan telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW sendiri. Cuba tengok. Subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih. Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji bagi Allah. Adada khalqih, sebanyak hambanya. Banyak mana? Banyak mana apa ni zikir tadi? Wa ridha nafsih, baik sebanyak mana ridhanya Allah. Wa zinata arsyih, sebanyak mana berat timbangannya arasy Allah Ta'ala. Wa midada kalimatih, dan sebanyak mana tulisan dengan dakwat yang Allah Ta'ala jadikan untuk menulis kalimatnya Allah. Banyak mana? Baik satu selawat ini menyamai lebih daripada trilion, dan tidak ada bilangan yang kita akan mampu sebutkan dengan lidah kita. Dan dalam selawat Ibrahimiyah sendiri, ini dalil kuat mengatakan bahawa Nabi mengajarkan kepada kita sendiri bagaimana berselawat dengan bilangan yang tidak disebutkan, malah dengan bilangan yang luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Seperti yang kamu berselawat ya Allah kepada Nabi Ibrahim. Berapa banyak selawat Allah kepada Nabi Ibrahim? Berapa besar kedudukan selawat tadi? Tak tahu kita. Kalau begini disebutkan oleh Nabi SAW, bagaimana kamu boleh menyalahkan sebahagian ulama yang menyusun selawat dengan semisal Al-Imam Al-Juzuli, Waliyul Kabir, yang telah menulis kitab Dalailul Khairat yang dicatatkan qabul oleh umat, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap umat, yang dibaca daripada zaman berzaman. Kitab Dalailul Khairat ini yang agung. Bagaimana kamu boleh tuduh, kata Imam Juzuli, telah menyusun selawat yang dalamnya ada syirik, selawat dalamnya ada sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam Islam? Ini dalil ghabawah, dalil kebodohan kita dengan syarak dan kebodohan kita dengan hadis Nabi SAW. Tamam? Lepas tu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, Imam Ibnu Athaillah lagi, wa kadzalika man fatahu kasratus siyami wal qiyam. Baik, sesiapa yang telah tertinggal banyaknya puasa dan bangun malam, maka apa yang perlu dia lakukan? Ya, wajib bagi dia untuk qada semula puasa yang wajib. Tapi ini kalau kata puasa ni puasa sunat contohnya, dia telah tertinggal puasa-puasa sunat, dan dia telah tertinggal bangun malam yang telah panjang, banyak masanya telah dihabiskan tidak bangun malam. Apa yang patut dia lakukan? Kata Imam Ibnu Athaillah, an yashghala nafsahu bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan membanyakkan selawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka law fa'alta fi umrika kulla ta'atin. Ini kerana sesungguhnya kalau kamu melakukan sepanjang umurmu dengan ketaatan, thumma sallallahu alaika salatan wahidata, kemudian kamu berselawat, kemudian Allah berselawat ke atasmu sekali. Kamu lakukan seluruh amal perbuatan, amal ibadah yang kamu lakukan dalam alam ini, kemudian Allah berselawat kepadamu sekali. Rajahat tilka salatul wahidatu ala kulli ma amilta fi umrika kullihi min jami'it ta'at. Maka akan memenangi selawatnya Allah kepada kamu dibandingkan dengan semua yang kamu lakukan sepanjang umur hidupmu tersebut. Itu selawat kepada Nabi ini luar biasa. Kalau kita selawat kepada Nabi sekali, Allah selawat kepada kita 10 kali. Bayangkan kalau sekali sahaja sudah cukup untuk memenangi seluruh amal yang kita lakukan. Tidak ada nilai terus dengan apa yang dilakukan dan diselawatkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kalau Allah Ta'ala berselawat kepada hamba tadi jutaan kali, ketika hamba tersebut berselawat kepada Nabi SAW dengan ribuan, jutaan, dan juga bilangan yang tidak ada bilangannya, maka bagaimana kedudukan hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena itu seorang yang mana berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada tempat lain bagi mereka melainkan syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jangan bimbang. Bagi orang yang berselawat, jangan rasa sedih, jangan rasa gundah gulana, karena selawat akan menjadi pengubat kepada hati kita. Kalau kita sedih, banyakkan selawat kepada baginda Rasul, karena ini adalah orang-orang yang akan diberikan ketenangan oleh Allah. Karena tidak ada satu ketenangan, tidak ada pengubat bagi hati kita melainkan dengan menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi adalah syifa, Nabi adalah ubatnya kepada kita.
yang telah dijadikan oleh Allah melalui jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyembuhkan Allah, dan Allah menjadikan sebabnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita meyakini dan kita yakin bahawa kalau makan Panadol akan menyebabkan kita jadi sembuh daripada sakitnya kita, hakikatnya menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sebab utama kepada kesembuhan hati, batin dan juga zahir kita, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dalam hadis, apa kata Nabi? Man asurat alaihi hajatuhu, sesiapa yang sukar baginya untuk dilaksanakan hajatnya. Kita ni banyak hajat, kita ni ada banyak keinginan, kita ni ada banyak keperluan yang kita perlukan. Dan kalau kita bergantung kepada kerja buat kita, maka kita tak tentu lagi boleh akan dapatkan apa yang kita inginkan. Maka apa kata Rasulullah? Falyuksir minas salati alaihi, maka hendaklah kamu membanyakkan selawat kepadaku, kata Nabi SAW. Siapa yang sukar untuk diperkenankan hajatnya, susah untuk dapatkan apa yang dia inginkan dalam kehidupannya, apa kata Nabi? Nabi tak kata pulun sungguh-sungguh, buatlah bagi dapat sampai ke dapat. Dah, Nabi kata falyuksir minas salati alayya, sebanyakkanlah selawat kepadaku, kata Nabi. Dan apa kata Nabi lagi? Fa innaha takshiful humuma wal ghumuma wal kuruba wa tuksirul arzaqa wa taqdil hawaija. Ini kerana selawat akan mengangkat humum, kedukacitaannya, wal ghumum, kegundahannya, wal kuruba, dan juga kesempitan dadanya, wa tuksirul arzaqa, dan membanyakkan rezekinya, wa taqdil hawaija, dan juga akan diperkenankan hajat-hajatnya. Tamam? Tadi disebutkan, Nabi kata apa? Man asurat hajatuh, sesiapa yang sukar untuk mendapatkan satu hajatnya. Kemudian Nabi bagi tahu apa dia? Sesiapa yang membanyakkan selawat kepada aku, wa taqdi al hawaija, bukan hajah dia saja, bukan satu saja hajatnya diperkenankan, sebaliknya hajat-hajatnya diperkenankan. Nah, waktu kalau kita baca selawat tafrijiyah, nah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij. Diperkenankan hajat-hajat kita. Wa tunalu bihi ar-raghaib, dan kita akan mendapatkan segala keinginan-keinginan kita, dijamakkan. Lagi apa dia? Wa husnul qawatin, dan akan diberikan kebaikan pada pengakhiran kita, yang dengan pengakhiran yang baik. Bukan satu saja pengakhiran, bukan husnul khatimah, sebaliknya husnul qawatim, maknanya kebaikan pada pengakhiran yang banyak. Apa pengakhiran kita? Kalau kita berniaga, pengakhiran perniagaan kita dengan baik. Kalau kita melakukan ada orang panggil apa, hajat yang tertentu yang kita inginkan, mendapatkan hajat tadi dengan pengakhiran yang baik. Dan pengakhiran yang terbaik yang kita inginkan adalah dihabiskan ataupun ditutup kehidupan kita dengan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Maka Allah Ta'ala akan memperkenankan hajat orang yang membanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, salawat kepada baginda Rasul ini tidak akan ada kerugian sedikit pun. Ya, abaikan kepada kelompok yang mengabaikan dan juga menentang dengan selawatnya para awliya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap wali Allah Subhanahu wa taala diberi nafas yang berbeza, mengikut kepada bagaimana mereka memahami dan juga ta'alluq, keterikatan hati mereka dengan baginda Rasul. Maka penghujungnya adalah dengan bagaimana mereka mengungkapkan dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini adalah dengan nafas yang berbeza, dengan ta'alluq ataupun keterikatan hati mereka yang masing-masing mempunyai martabat masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara mereka yang selawat mereka tadi dijadikan sebagai amalan oleh para salihin untuk dikabulkan hajat, diperkenankan segala keinginan. Karena apa? Karena berkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatnya baginda Rasul. Karena dalam selawat tadi disebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu Allah Ta'ala memberikan keagungan, kemuliaan kepada yang berselawat tadi, berkatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Kalau kita memahami tentang masalah ini dengan baik, maka tidak mungkin seorang tadi akan mengurangkan lidahnya daripada berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebut oleh baginda Rasul, "Aktsiru minas salati alayya." Banyakkanlah kamu berselawat kepadaku, ke atasku, kata Rasulullah. Fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni. Karena ini yang pertama ditanya dalam kubur. Apa yang pertama ditanya dalam kubur? Iaitu berkenaan denganku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ini akan menjadi pencahaya di hari kiamat nanti. Dan Rasulullah mengatakan, as-salatu alayya nurun yaumal qiyamah inda zulmatis sirat. Selawat ke atasku ini adalah cahaya di hari kiamat nanti ketika gelapnya sirat. Titian sirat ini gelap. Titian sirat ini menggerunkan. Karena dia lebih halus daripada rambut, malah dibelah pula, seakan-akan yang dibelah rambutnya, dibelah belahan yang kecil. Kemudian tajam. Kemudian mempunyai pencakuk yang akan mencakuk orang yang bukan ahli syurga dan ditarik ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan kegerunan. Bagaimana nak mencerahkan dan juga menerangi sirat tersebut yang gelap tadi? Maka selawat kepada Nabi lah yang akan menerangi perkara tersebut. Aktsiru, kata Nabi. Fa'aktsiru minas salati alayya. Banyakkan selawat kepadaku, kata Nabi. Apa makna di balik hadis ni? Maknanya yang berselawat kepadaku, titian siratnya akan cerah benderang dan dia akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi lazim daripada hadis-hadis yang kita baca berkenaan dengan selawat kepada Nabi, penghujungnya mereka ini adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga dijadikan oleh Al-Imam As-Sakhawi, dinaqalkan daripada kalam seorang ulama di dalam kitabnya Qaulul Badi' fi salati ala Habibis Syafi', bahawa orang yang di antara simah ataupun tandanya ahli sunnah wal jamaah adalah membanyakkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang sekarang mengaku mereka ahli sunnah wal jamaah, tapi bila dengar selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian yang jadi berbulu. Tak boleh dengar. Dia kata, apa? Selawat apa banyak-banyak ni? Apa selawat sampai ribu-ribu ni? Ini ghulu, kata dia. Ini berlebih-lebihan Allah. Nampak sangat tak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak sangat tidak faham apa yang disebutkan oleh para aulia dan ulama Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kalau mereka diam daripada mengucapkan ucapan tersebut. Kerana ini berkait dengan janabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkait dengan kedudukan Rasulullah. Ini berkait dengan arahannya Allah dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pun kalau kamu menyuruh untuk orang berselawat dengan selawat Ibrahimiyah, tapi sekali sajalah. Kalau orang selawat dengan selawat Ibrahimiyah 1,000,000 kali, macam mana keadaannya? Kamu akan kata juga tak boleh. Kerana kamu kata ini Nabi tidak buat. Maka akhirnya apa yang kami perlu buat? Katanya buat seperti Nabi suruh. Apa yang Nabi suruh? Nabi suruh aktsiru alaihi. Aktsiru minas salati alaihi. Baik, berapa banyak aktsiru? Cuba bagi tahu kat saya. Berapa banyak perkataan aktsiru tadi? Berapa banyak? Sekurang-kurang kasrah kata ulama 3. Itu sekurang-kurang. Sekurang-kurang kasrah bagi salawat kepada Nabi kata awliya 300. Macam mana? Kamu nak pakai yang mana satu ni? Kamu kata kalau banyak lebih daripada tu, ini ghulu, ini berlebihan. Dalam hadis Nabi kata aktsiru minas salati alaihi. Dan ulama meletakkan had sekurang-kurang banyak adalah 300. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani kata sekurang-kurang banyak 700. Ini macam mana? Kita nak sebut macam mana kepada orang yang sebut kata tak perlu nak banyak-banyak sangat ni, ini ghulu, ini berlebihan dan sebagainya. Ini kata dalil mereka tidak faham pun hadis Nabi SAW. Hatta perkataan aktsiru minas salah pun mereka tidak faham. Bagaimana ingin memahami perkataan lain bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani mengatakan wa aqallul iktsar minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam 700 marrah kulla yawm wa 700 marrah kulla lailah. Sekurang-kurang selawat kepada baginda Nabi adalah 700 kali pada siang hari, 700 kali pada waktu malam. Maksudnya sehari semalam 1400 kali selawat. Itu sekurang-kurang selawat di sisi Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Dan kata beliau lagi, sebahagian lagi ulama mengatakan aqallul iktsar 350 kulla yaumin. 350 kali setiap hari, setiap siang
wa salatsumi'atin wa qamsuna kulla lailatin, dan 350 pada waktu malam, iaitu 700 kali sehari semalam. Nah, dan disebutkan bahawa sebahagian ulama membanyakkan selawat kepada Nabi dengan bilangan yang luar biasa. Al-Imam Muhammad Az-Zawawi berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari sebanyak 40,000 kali. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani sendiri berselawat kepada Nabi sehari 20,000 kali. Kemudian selawat jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu 10,000 kali sehari. Macam mana kita nak menandingi kedudukan mereka yang nafas mereka ini setiap masa dengan baginda Rasul? Hembusan nafas mereka Sayyidina Rasul, tarikan nafas mereka Sayyidina Rasul. Tidak terhilang sedikit dan sedetik pun pandangan hati mereka daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka membahaskan dan memahami tentang perkara ini dengan mendalam. Ya. Karena apa? Karena hubungan batin mereka dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ya. Sebab tu lazimkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gantikan cacian makian kita kepada manusia yang lain dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gantikan dengan ucapan yang tidak ada faedah yang kita akan ucapkan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan memberikan kebaikan dan juga kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah tidak akan memudahkan lidah seorang hamba-Nya mengucapkan salawat, melainkan hamba ini adalah orang-orang yang telah dicatatkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang sa'id, yang diberikan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Maka kalau kita faham begitu, maka selawat syifa, selawat pengubat, selawat penghilang kedukacitaan, selawat digeruni oleh syaitan dan juga makhluk Allah Ta'ala yang lain. Selawat tidak akan mampu diucapkan oleh orang-orang yang mana mereka ini lidah mereka dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengikuti jalan-jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan membanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kerana itu, ta'alluq hati mereka dengan baginda Rasul ini hanya sekadar zahir sahaja. Tidak secara batinnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya memahami syariat ini dengan zahirnya sahaja. Tidak dengan batinnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka akan lebih suka menentang dengan para awliya yang mereka diberikan oleh Allah dengan ilmunya batin, yang mereka tidak sampai kepada peringkat tersebut, maka mereka menentang para wali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak mengatakan kita sampai kepada peringkatnya awliya yang memahami batinnya syariah, tapi kita beriktikad dengan kewalian para wali Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan benarnya iktikad kita kepada para awliya Allah menyebabkan kita bersambung dengan mereka dan bersambung dengan Sayyidil Wujud, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan dan kemuliaan kepada kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai tersebut. Al mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka ini adalah penghujung kepada perbahasan kita pada hari ini. Ya, dan saya doakan kepada pihak pusat rawatan Al-Idrus yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Syafiq dan juga seluruh tim beliau, semoga diberikan bantuan dan juga panduan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan niatkan segala amal perbuatan kita tadi adalah sebagai untuk menggembirakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga membantu umat Nabi Muhammad ini dengan tujuan kerana mereka adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memberikan perhatian kepada mereka kerana ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kerana adanya kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita beri perhatian kepada mereka. Moga itu semua akan menjadi sebab kita nanti akan dipandang oleh Allah berkatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya doakan moga pusat rawatan Al-Idrus diberikan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, dan juga kepada seluruh yang mendengar pada malam ini agar diberikan kesihatan, kebaikan, dijauhkan kita daripada segala perkara yang tidak baik langit dan bumi. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazimi salawat kepada baginda Rasul malam ini, malam Jumaat.
Ini malam yang dianjurkan untuk kita membanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana terdapat banyak hadis yang menceritakan tentang kebaikan orang-orang yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari dan malam Jumaat. Ini malam Jumaat, banyakkan selawat. Kalau boleh jangan tinggal selawat walaupun yang pendek-pendek yang kita hafal, selawat dhamir, Allahumma salli alaih, selawat tafrijiyah, dan apa saja selawat yang kita amalkan. Maka banyakkan berselawat pada malam ini. Moga-moga nanti kita akan menjadi orang-orang yang akan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda mengatakan akthiru alayya minas salati yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah, banyakkanlah berselawat ke atasku, kata Nabi, pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Faman fa'ala dhalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Sesiapa yang melakukan sedemikian, maka aku, kata Rasulullah, akan menjadi penyaksi kepada beliau, saksi kepada orang yang berselawat tadi, dan juga akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat nanti. Apa maknanya? Maknanya mereka akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keinginan kita yang besar bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga akan diperkenankan hajat-hajat kita dan diperkenankan hajat kepada pemilik dan juga pengasas kepada pusat rawatan Al-Idrus ini, dan moga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.